Hai, saya Siki, Cikgu Bubun. Hai, saya Siki, Cikgu Bubun. Untuk video ni Siki nak ajar macam mana nak buat tiang untuk kita nak tanam pokok monstera. Jadi kalau tengok pokok monstera yang depan Siki ni, yang ni Siki tanam teknik atas meja. Jadi kalau untuk teknik atas meja ni, kita tanam dia ada cara dia lah, nanti Siki akan ajar. Tapi dia tak perlukan tiang yang ni. So kalau tengok kalau dia punya daun tu dia dah terjuntai ke bawah tau, dia dah panjang. Jadi nanti Siki akan guna balik pokok ni untuk jadikan monstera yang dalam pasu yang Siki ada ni. Okey. So satu lagi yang tu monstera teknik gantung yang Siki ada buat tu. Jadi tu Siki tanam teknik gantung dan tengah nak merimbun. Tu daripada cutting daripada keratan dan dia merimbun turun ke bawah. Okey. Yang atas meja ni daripada anak pokok yang Siki beli dan kita tak ada kerat apa-apa. So dia jadi merimbun macam ni setelah 3 bulan. Jadi hari ni Siki nak tunjuk untuk teknik. So kita dah ada 2 teknik sekarang ni yang Siki tunjuk tadi. Dan ini adalah teknik yang ketiga yang Siki akan buat. So teknik ni Siki menggunakan tiang. Maknanya dia akan memanjat lah. So dia akan climb kat tiang ni sampai ke atas. Dia akan memanjat. Jadi macam mana nak tanam bagi cantik. So macam mana nak buat tiang ni bagi cantik dan nak tanam dia bagi cantik. Dan pasu macam mana kita nak pilih. Kalau tengok yang atas meja ni Siki gunakan pasu bulat. So sesuai lah dengan meja Siki ni. Okay. So kalau yang pasu yang macam ni, yang petak ni, disebabkan monstera yang jenis memanjat ni Siki akan letak dia dekat penjuru rumah. So dekat penjuru macam ni, macam monstera dari sosial ni duduk kan. So kita nak letak dia macam ni. So sesuai lah dengan pasu petak. So dia akan ada shape bentuk penjuru. Okey. Cantiknya pasu yang warna putih lah. Yang ni memang Siki punya minat lah untuk warna pasu putih ni. So cara dia, first kali kita belilah pipe. Kalau tengok ni, ini pipe PVC setengah inci, 1,5 inci. So 36 mm. Okey. So Siki beli warna putih juga. Lepas tu kita ada ni barang-barang, Siki perkenalkan barang-barang dia. So kita ada coco fiber. Coco fiber ni adalah coco pit ataupun orang panggil apa? Dia punya sabut luar. Okey, sabut lah, sabut nyok. Orang Kedah panggil sabut nyok. Yang ni dia punya yang kasar tau, yang kasar. Okey. Lepas tu tiang ni ikut tuan-tuan lah, ikut korang nak pakai tinggi mana, nak sampai ke langit pun boleh. So tapi yang ni Siki pakai tinggi lebih kurang dalam 3,5 kaki. Okey. Lepas tu ada tali yang macam ni. Jadi nanti kita akan ikat koko tu dengan tali ni. Tali ni korang boleh beli dekat kedai buku ataupun kedai-kedai menjual peralatan barang-barang. Lepas tu Siki akan pakai gam 3 second. So gam 3 second ni kita nak lekatkan coco fiber ni dekat tiang ni dulu, baru kita akan ikat dia. Okey. Okey, so jom kita mula lah. Teknik dia mudah saja. Kalau korang tengok, kita kena tanda dulu ketinggian kita punya pasu ni. So Siki dah tanda dengan pensel ketinggian pasu Siki ni. Jadi nanti yang ni akan kita tanam tau dalam ni. So kita akan masukkan tanah medium tu, kita akan tanam. So start pada sini kita akan bubuh coco fiber. Okey. Coco fiber ni So kita start pasu kita letak bawah sekejap. Okey. Okey, sediakan bekas macam ni, nanti kotor pula kan. Lepas tu kita buka coco fiber ni. Ni dia kasar, tengok dia punya tekstur dia memang kasar. Jadi kita tak perlu nak tarik-tarik jadi kecil, biar je macam mana dia keluar macam tu je kita lekatkan nanti. Lepas tu, okey, korang nak terbayang benda ni akan jadi macam mana. So Siki nak tunjuk. Ni, korang tengok tiang belakang ni. Tiang yang warna hijau kan. Ini kita beli dekat nursery. Dia orang dah buat macam tu. So yang ni kita nak buat sendiri dia punya tiang tu. Okey. So korang tengok, first kali kita pakai gam ni lah.
Gam ni 3 second, jadi cepat tau dia melekat. So hati-hati lah, gam ni dia kalau dah melekat kat tangan payah nak keluar. Jadi tiang ni mestilah korang kena buat cantik kan, pasal benda ni tak dalam rumah nanti. So ni ruang dalam rumah sikit tau. Ruang dalam rumah sikit yang sikit akan hias dengan pokok-pokok hidup. Baru best kan duduk dalam rumah pokok hidup lah. Okay, kenapa sikit pakai gam boleh je terikat benda tu, tapi bila kita pakai gam dia melekat cantik sikit tau. Dia melekat kuat sikit nanti. Gam ni pula gam 3 second. So dia nak sekejap dia lekat. Okay, korang nak pakai tali ikat terus pun boleh, nak pakai kabel tie boleh, tapi sikit nak buat bagi kemas. So sikit bubur gam dulu. So bubur gam bagi dia melekat. Idea ni dapat daripada mana? Idea ni sikit duduk saya saja berfikir lah macam mana nak buat bagi dia melekat je ni. Nanti dia akan melekat, lepas tu nanti bila dah melekat kita akan ikat tau. Macam ni. Ni yang tali sikit pakai kan. Kita akan ikat, so dia akan melekat penuh sampai atas ni. Okay. So korang tunggu, sikit akan ikat satu persatu. Sekali korang tengok apa hasil dia. Alright, tunggu kejap Okay, selepas kita dah ukur semua tadi kan, lepas tu sikit dah gamkan. Jadi kalau korang tengok sikit dah gamkan sikit dia punya coco fiber ni dekat tiang ni. Lepas tu gamkan, gam tu dia tak perlu banyak pun, kita gam bagi dia melekat sikit-sikit kan. Lepas tu kita start ikat. Bila kita start ikat, nanti dekat tali ni pun korang gam kan. Nampak? Bila kita gam kan, so dia akan kuat lah. Tali ni akan pegang dekat kita punya coco fiber ni. Lepas tu kita akan sambungkan gam macam ni, sambungkan lagi sampai habis dekat atas. Okay. Lepas tu kita akan ikat lah. So korang tengok ni sikit ikat kan. So dia boleh je, kalau korang nak ikat rapat-rapat pun boleh. Tapi yang ni sikit biarkan satu jari dia punya jarak dia. Jadi sikit kan, kalau korang nak rapat pun lagi cantik lah. So banyak tali korang akan pakai kan. Yang ni sikit buat macam ni. Nanti kita tengok macam mana nak lagi cantik, kita nak tambahkan lagi tali tu, kita tambahkan lagi. So tunggu sikit siapkan sikit punya tiang ni. So sikit lagi ni nak siapkan. Okay, right? Okay, selepas kita dah ikat, korang tengok dah jadi macam mumia sikit punya apa nama ni, tiang ni. So kita gulung lah. Lantak korang nak gulung macam mana pun, korang gulung je. Janji yang penting dia punya sabuk ni tak terbuka. Lepas tu nanti kita punya monstera Andersoni ni boleh merayap dekat sini. Dia boleh memanjat. Nampak ni tempat dia memanjat. So kalau kau nak beli tiang ni, nanti dia tak ada boleh pilih kau nak tinggi mana. Jadi kalau macam sikit ni, sikit nak tinggi dia lebih kurang dalam 3 kaki tau. Korang tengok dia punya tinggi tu. Nanti korang akan nampak monstera tu tinggi macam ni. Dia penuh satu tiang ni. Jadi so bila kita letak dalam pasu, macam ni. Nampak dah macam menara Lepas tu korang lilit lah. Lilit sampai habis, kan potong. Lepas tu sikit nak beritahu korang, kat kepala ni sikit buat macam ni. So kita gamkan. Okay, right, dah dapat ni. Nanti sikit akan update macam mana kita akan tanam dalam pasu ni, monstera Andersoni lepas ni. So kita akan sikit akan update pokok ni sampai dia besar dan cantik dalam pasu 4 segi ni. Right. Okay, nantikan video seterusnya daripada sikit. Tanah ni sikit dah peram sebulan. Lama. Sebulan sikit dah peram. Kalau tengok dia punya tekstur tanah dia. Okey. Ni tekstur tanah dia. Sebulan sikit peram. Dalam ni ada, so tulis dekat komen tu apa bahan yang sikit letak dalam ni. Dalam ni sikit ada sabut. Okey, dalam tanah ni ada sabut. Ada skam padi bakar. Ada tanah hitam. Tanah hitam ni boleh pakai tanah sawit ataupun tanah bakar. Lepas tu ada baja wangi sebuk. Okey, ni baja wangi sebuk. Okey, ni baja wangi sebuk ni. Alright. Lepas tu kita ada dalam ni sikit masukkan sikit dolomite kapur. Lepas tu sikit masukkan sikit azomite. Azomite tu untuk bahan unsur surih. Jadi adalah bahan-bahan lain yang unsur kecil-kecil kan. Lepas tu
Sikit masukkan soil treatment, rawatan tanah dia, dan sikit masukkan kompos bakteria. So ni bahan-bahan yang sikit masukkan dalam tanah ni. Jadi kalau korang tengok tanah dia ada bersabut dan dia gembur tau. Dulu sabut ni dia saiz dia agak besar. Bila kita dah komposkan selama sebulan, dia jadi halus. Jadi bila kita bagi dekat pokok nanti, pokok akan makan dengan cantik. Okey. So ni kita akan masuk dulu dalam kita punya pasu. Okey, ni pasu. So sikit akan masuk. Okey, sebelum tu fiber yang sikit buat tiang semalam. Macam mana nak tengok? Macam mana nak tahu coco fiber? Okey, kalau ada soalan boleh je tanya kat situ, sempat sikit jawab. Okey, ni coco fiber. Coco fiber ni maksudnya itulah yang apa, sabut nyok. Kalau bahasa Kedah dia panggil sabut nyok lah. Kalau KL dia ada sabut kelapa. Okey, yang ni kita letak dekat kalau tengok dia punya tekstur dia punya ni keras tau. Dia punya belakang sabut tu, coco fiber yang keras dia punya keras tu, dia punya belakang sabut yang keras tu. Jadi dia akan bergumpal macam ni. So yang ni bagus dia bila kita tanam. Kan pasu kita ada lubang tu kan. Tak nak bagi tanah kita terkeluar dekat lubang tu. Okey, kita letak coco fiber sikit dekat dia punya lubang tu. Ataupun kalau lubang tu besar, macam pasu besar-besar, kita letak batu. Susun batu kan. Tapi yang ni sikit letak coco fiber. Okey, coco fiber. Boleh je, letak batu pun boleh. Letak batu tak nak bagi bila kita siram, kalau ada lubang dekat bawah pasu, nanti air tu akan keluar terus tau. Jadi bila air tu keluar terus, nanti dia akan berlubang dekat tengah-tengah pasu. Maksudnya bila kita siram, air keluar kat lubang tu. Jadi kita tak nak bagi air dengan tanah tu keluar ikut lubang, kita letak batu. Okey? Kita letak batu ataupun coco fiber ni lah. Sikit letak coco fiber. Jadi ni tanah hitam tau. Ni tanah hitam. Tanah hitam yang sikit beli. Tanah hitam pure yang tu. Okey, sikit masukkan kita punya tanah ni, kita dah namakan dia tanah berkompos lah. Tanah organik berkompos. Tengok tanah organik berkompos ni. Jadi sikit masukkan dalam pasu sikit ni. Jadi bila kita masukkan tanah ni dan coco fiber ada dekat bawah tu, jadi dia punya tanah ni dia takkan terkeluar lah nanti. Coco fiber tu tahan dia. Okey, kita masuk dulu layer bawah sekali dengan tanah yang hitam ni. Tanah yang sikit dah kompos ni. Lepas tu sikit nak letakkan tanah yang keras ni. Okey. Okey, korang jangan lupa pula korang punya tiang ni. Ni tiang dia. So tiang ni sikit dah ukur semalam ketinggian pasu yang sikit dah tanda ni. So kita letak dekat tengah-tengah. Okey, kita letak tengah-tengah. Jadi tiang ni tinggi, kita tak boleh pakai tanah yang berkompos 100%. Nanti dia boleh terbalik sebab dia punya tanah ni dia tak padat tau. Dia tak boleh pegang kuat dia punya tiang ni. Jadi sikit akan masukkan sikit tanah hitam yang keras tu untuk pegang tiang ni, takut dia terbalik. Okey, kita campur sikit lah. So dia yang penting sekali dekat bahagian atas tau. Maksudnya atas sekali ni dekat permukaan kita punya pasu ni, yang tu yang paling penting. Jangan bagi dia tanah yang keras. Dekat bahagian bawah ni tak apa, kita letak tanah keras sikit sebab pegang tiang ni. Tiang ni dah tinggi kan, terbalik ni kan. Tengok duk buat live ni terbalik tangkau. Alright. So ada apa-apa soalan? So ada 18 orang tu. Jadi sikit akan masukkan tanah ni. So ni tanah hitam. Buat kerja seorang macam ni lah. Okay, masukkan tanah hitam. Ni sikit masukkan tanah hitam yang keras supaya nanti tiang ni dia taklah lembut, taklah nak terbalik. Sikit masukkan tanah hitam ni, satu beg. Satu beg ni RM2 tak silap. Okay. So alright, korang tengok dia dah boleh tegakkan tiang ni. So tiang ni korang tengok So nampak So sikit gerakkan sikit telefon ni Tengok ni dia punya pergerakan dia tu. Nampak dia punya tiang dah stand dekat tengah-tengah. Jadi okey lah. So kita akan masuk tanah dia. Kita akan masuk bagi penuh
Okey. Yang tanah yang sikit buh satu layer tu tanah hitam tau. Tanah hitam yang daripada nursery. Yang ni yang sikit nak masuk sekarang ni memang tanah yang sikit buat. Okey, masuk tanah hitam tu tujuan dia untuk kuatkan kita punya tiang ni je. Lepas tu baru kita masukkan tanah yang kita buat sendiri ni. Okey, disebabkan tanah yang kita pakai ni, yang sikit guna ni, tanah dia lembut. Sampai dia punya last yang sabun yang kita tu, nanti korang pandai-pandai lah bajet tanah nak guna berapa banyak kan. So yang ni sikit komposkan satu tong lah, banyak sikit buat tanah pokok ni. Jadi sebulan, so dia punya perebutan tu memang cantik. So tujuan dia kita pakai tanah yang dah dikomposkan ni. Bila kita tanam pokok, nanti dia punya penyerapan akar pokok tu dengan baja dia akan lagi mudah. Ni ada lagi satu yang kecil. So kecil punya senang sikit nak cedok, nak otor-otor ni. Okey. Nanti kita buat satu kontes baru, tunjuk apa equipment, barang-barang yang korang beli untuk pokok korang. Alright. Ni siapa kata alright ni? Oh, Kak Ada. Kak Ada. Okey. Anis laju saling kan. Amy pergi mana lah Amy? Hilang Amy. Okey. Amy pergi tandas mentang-mentang tandas dah lawa, dia dah rajin nak tandas. Okey. Gurau Amy Alright, so sikit bubuk je habis. Tiang ni alhamdulillah dah boleh tegak elok. Okey. So yang tengok live sikit ni 20 orang ni tolong share. Okey. Terkeluar satu jenis ulat. Mesti korang tanya ulat apa ni? Ni ulat ni. Orang Kedah panggil ulat kek-kek. Ni boleh buat mancing. Jadi kalau ada ulat ni bermaksud tanah korang tu memang tanah kompos yang bagus. Sebab ulat ni dia tak akan membiak dekat tanah yang keras. Dia akan duduk dekat tanah yang gebu, lembut. Okey. Tapi ulat tu kalau banyak dia akan merosakkan akar, dia akan makan akar. Okey. So dah siap. Okey, tengok dah siap sikit punya ni. Nanti kena top up sikit-sikit lagi tanah. Tak apa, kita tiang pun dia tak berapa nak kukuh lagi ni. Kena tak, nanti kita dah siram, dah top up tanah, nanti dah kuat. Okey. So hari ni sikit nak kena potong sikit, jauhkan sikit Okey, dia nampak dia punya tiang dengan ni. So tiang sikit dah boleh tahan tinggi ke. Okey. Lepas tu pokok ni, so hari ni sikit akan potong pokok Monstera Andersoni atas meja sikit ni. Kalau tengok ni, dia dah panjang ni. So kita kira berapa dia punya cabang ada. 1, 2, 3, 4, 5 cabang. Jadi hari ni sikit akan potong ke 5 cabang ni. Okey, hari ni sikit akan potong ke 5 cabang ni untuk tanam dekat tiang ni. Alright. So kita akan potong dan tanam. Jadi korang tengok alhamdulillah rimbun pokok ni. So ni hasil baja wangi Jadi siapa-siapa nak dapatkan baja wangi boleh kontak sikit punya ejen-ejen dekat dalam WhatsApp tu, dalam komen tu pun ada ejen-ejen sikit. Lepas tu boleh dapatkan dekat Shopee sikit pun ada. Okey, so sikit nak potong lah. Macam mana ni? Nak tunjuk ke korang ni macam nak potong. Sekejap Okey, sikit top dah ni. Sekejap. Okey. Okey, dekat mana ruas yang kita nak potong. So kalau tengok ni kat sini, yang panjang terjuntai dah ni. Okey, kita akan potong rapat kat sini. Ni dekat sini. So kita akan potong rapat. Tujuan dia nanti dia akan naik tegak. Dia akan jadi macam kawan ni juga, tegak. So sikit nak sebab yang ni sikit nak letak atas meja tau. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, pokok aku sayang ni. Nak potong. Ya. Okey, so sikit dah start potong. Okey, dah potong satu. Okey, ni dah potong. Alright. Selepas 3 bulan, tengok panjang dia. So kita akan potong lagi. Nanti dia yang tempat yang kita potong tu, tempat yang kita potong ni, yang sikit potong ni, dia akan tumbuh tunas naik ke atas. Jadi dia akan merimbun ke atas. Sikit sebab ini kita nak tanam untuk hiasan meja. Jadi sikit tak nak dia terjuntai terlalu banyak macam sekarang ni. So yang ni sikit saja biarkan untuk kita tanam dalam
kita punya pasu yang sekarang. So sikit potong lagi. Okey, so daun dia berlubang-lubang. Ini bukan kena makan dengan ulat lah. Sebab ada orang cakap sikit, kau ni tanam apa pokok sikit ulat makan habis. Alright, so yang ni kita potong dekat atas tu. So kita tengok, kita potong lagi. So sikit akan potong ke semua yang terjuntai atas meja ni. Okey, pokok ni sebenarnya macam-macam teknik kita boleh buat. Okey, kita potong dekat sini. Alright. So ada apa lagi? Ada satu lagi. Dah siap satu lagi. Potong rapat sikit, nanti dia akan tumbuh ke atas. Okey, siap. Alright, dogoi dah pokok aku. Oh, dah akar yang tergantung. Okey, akar ni tak ada masalah, kita potong je. Okey, dah siap. So tak ada lagi dahan yang terjuntai. Semua dah settle sikit potong. Nampak So kita akan tanam yang kita letak kat bawah sekejap. Okey, jadi kita akan tanam yang sikit dah potong. Okey, kita cuba susun dulu. Ni yang sikit potong kita cuba susun. Okey, nanti kelebihan bila kita tanam panjang macam ni. Tengok kelebihan kita tanam panjang macam ni ataupun kita tanam dah terus besar ni, nanti bila akar kat bawah ni dah start boleh menyerap makanan, dah start keluar yang baru. So pucuk ni akan terus jalan sekaki lebih, dia akan terus. Jadi bila kita potong dia panjang macam ni, bila kita potong panjang macam ni, nanti bila akar ni dah start makan dan yang melekat ni dah start melekat, so pucuk ni, korang tengok pucuk ni kan, pucuk ni dia akan terus naik. So cepatlah pokok sikit besar. Beli tali yang warna hijau ni, tali ni. So yang ni nanti boleh, bila kita dah cucuk, lepas tu kita akan ikat dia dekat batang ni, tiang yang kita buat ni, tiang mumia ni. So kalau kita tengok ni, okey, so sikit agak-agak lah dia okey. Macam yang pokok yang sikit tengok yang kawan-kawan kita tanam, dia naik satu kan. Kalau korang nak bagi rimbun, sikit adjust sikit kalau korang nak bagi rimbun, bagi dia penuh satu tiang ni, bagi penuh pokok, janganlah tanam satu macam sikit tanam ni. So kalau tanam satu saja macam ni, memang dia akan naik satu je dan dia takkan pecah tunas tepi kiri kanan tau. Dia tak macam pokok-pokok yang jenis pecah tunas kiri kanan. So dia akan naik satu macam ni je, menegak. Okey. So kalau korang nak bagi dia merimbun, kita tanamlah 5-5 ni dekat satu tiang. Nampak? Kita tanam ke semuanya. So sikit buat dulu satu. Lepas tu kita, okey, simple je. Tengok dia punya tanah dia. Okey, tengok ni. So kita cucuk yang bahagian akar ni. Ni kita panggil dia punya ruas. Yang ada akar ni ruas dia. So kita akan cucuk. Cucuk masuk dalam tu. Okey, sikit je. So kita tanam. Lepas tu kita ambil kabel, dia punya tie ni, garden tie ni, tali ni. So kita potong. Dia ada cutter dia siap kat situ. Okey, dah potong. Kalau tengok ni, kita ikat. Nanti kita akan tegakkan lagi ni. So belum siap lagi ni. Kita ambil pokok yang kedua. Daun dia kita tak payah buang. Kita biar je. Daun tak payah buang. Okey. Kalau kau nak buang pun boleh, tapi kita tak payah buang. Pasal sikit biarkan dulu. Tengok kalau dia tak kuning ataupun dia tak gugur, cantik lah. So daun tu akan kekal kat pokok tu. Okay. Pasu tu cucuk satu ruas. Mesti kena tenggelam satu ruas lah. Satu ataupun dua ruas, tapi satu ruas pun dah cukup. Lepas tu ikat kat bahagian atas dia. Okey, nampak ah? Kau nampak? So cara sikit macam ni lah. Okey, so yang penting nanti hasil dia tu. Cara ini panjang sikit. Tak apa, kita lekatkan dulu. So yang ni sikit cucuk. Lepas tu, okey.
memang dia punya pokok ni, kalau dia start akar angin tu, dia pegang kita punya kayu ni, so dia akan, kita ikat dulu bagi dia, jangan ikat kuat, ikat bagi dia melekat je. Lepas tu nanti pokok ni dia akan pandai-pandai sini akan pegang kita punya tiang mumia ni. Okey, tiang mumia ni korang kena buat betul. Pasal kalau kita tak cantikkan dia punya tiang ni, ataupun kita guna benda yang, sebab sikit ada tengok posting tu dia pakai jaring untuk pokok tu nak melekat. Susah lah, dia kena permukaan yang kasar. Kalau korang tengok ni, tali ni dengan coco fiber ni dia kasar. Bila pokok tu melekat, dia akan masukkan dalam coco fiber ni, dia punya akar dia. Jadi dia akan melekat rapat dengan kita punya tiang, barulah lawa. Kalau kita pakai jaring ataupun apa-apa benda yang tak boleh dia nak lekat tiang ni kita buat, so nanti dia memang takkan cantik lah pokok kita, dia takkan melekat. Siapa tanya tu? Okey, nampak okey, pasal boleh potong dah lah yang terjuntai tu boleh potong lah. Buat kata Amy boleh potong sepokok tu okey. So sikit dah ikat yang ni. So lagi kita akan kemaskan dia. Kita akan rapat-rapatkan dia punya akar angin tu, bagi rapat dengan kita punya tiang. So kita sikit buat yang keempat, cabang yang keempat. Jadi kalau kita tanam macam ni, macam sikit aja hari ni, kita tanam banyak pokok macam ni kan, barulah kita punya tiang mumia kita yang huduh ni, yang sikit bau tu yang tak elok, bagi kita tak elok lah kan. Bukan tak elok saya pun, main hentam saja. Yang korang buat nanti elok kot. Okay, yang sikit buat sendiri ni, pasal sikit buat sendiri pasal nak tinggi, nak bagi dia jadi 3 kaki kan, tinggi kan. Kalau beli dia ada sekaki setengah, 2 kaki ada. Yang ni kita nak bagi tinggi. Mungkin ada kot yang tinggi kalau korang jumpa yang beli, tapi buat sendiri lagi seronok. Alright, so sikit ikat yang keempat ni. Sikit ikat sat yang ni, yang pucuk yang keempat. Lepas tu lagi kita outer bagi dia rapat dengan. Dia sebenarnya kalau dia tergantung pokok ni, dia boleh survive tau. Pokok ni memang payah mati je. Kalau korang potong cucuk memang payah mati ni, insyaAllah. Tapi syarat dia, lepas potong ni, ni dia ada dia punya petua dia. Lepas potong ni, jangan bagi dia kena panas. Itu je. Okay. So yang ni kita nak letak kat mana ni. Yang ni yang kelima. So yang kelima, sikit tak bahagian ni lah, sebab nanti sikit nak letak dekat penjuru. Bahagian ni yang paling penting ni. Bahagian yang kita tahu, kalau nak tengok pokok ni, ni bahagian ni, muka dia. So biar muka dia tu kita rimbun dengan sikit. Tiang ni dah 3 kaki. Pokok ni dah nak capai tiang ni, tinggi juga dia terjuntai dalam pasu atas meja itu. Okay. Alright. So kita ikat ni, benda ni kena apa? Rapatkan ikatan tu. Tengok ni, kena ni. Kena jadi macam ni. Semua kena macam ni. Lepas tu yang ni pun semua kena ikat bagi rapat. So kita akan kemaskan. Kalau kita buat kontes menghasilkan tiang mumia pun cantik lah. Tengok apa hasil daripada korang buat tiang mumia ni. Ok, so kontes sikit buat tu, korang jangan tak join pula, rugi lah. Sikit nak bagi free tu, aja masuk kontes tu, insyaAllah. So yang ni sikit akan ikat, bagi dia rapat. So pastikan nanti akar ni dia boleh memanjat dan memegang kita punya tiang dengan kemas. Ok, kita akan ikat bagi rapat sikit. So korang jangan risau, pokok anda Sony ni jenis Monstera ni memang tahan lah. Ok, nampak tiang kita ni duk bergerak-gerak lagi. Sekejap lagi kita bubuh lagi tanah. Ok, semalam bajet tak apa nak cantik tu. Ingatkan cukup lah tanah lah. Oh, yang ni tercabut sebenarnya. Tak apa, kita tambun tanah lagi sikit. Dia tercabut sikit. Ok, right, tu. So yang penting hasil dia, kita akan tengok hasil dia selepas sebulan macam tu dah cantik lah sebenarnya. Selepas 2 bulan tu nampak akan lawa kita punya pergerakan pokok kita.
yang penting kita akan nampak dia punya tunas-tunas baru tu akan keluar. Okey. So lagi cepat pokok ni penuhkan tiang mumia ni lagi cantik lah kan. Alright, sikit duduk kat belakang ni. Okey, belakang tiang nampak sikit ke tak? Kau tengok ah. Okey, bila kita dah tanam macam ni, mula akan nampak berserabut sikit. Bila kita dah tanam macam ni, dah ikat bagi penuh macam ni. Okey, nanti dia akan tumbuh, dia akan penuh lah. Ni, dia akan naik penuh. Jadi, tapi korang jangan berharap dia akan keluar tunas kat sini. Dia jenis tak akan keluar tunas, dia akan keluar akar je. Tapi kalau korang nak bagi nampak penuh, memang kena tanam. Dia rapat macam ni. Banyak macam ni, 5 pokok lah kita kata kan. 5 cabang ni. Lepas tu dia akan, daun dia ni akan kembang nanti, dia akan elok. Lepas tu dia akan keluar pucuk-pucuk yang sihat dan dia akan penuhkan tiang ni. Itu harapan kita lah bila kita tanam untuk teknik tiang ni. Okey. Alright. So ada purpose. Ini ada, ingat lari lah. Okey. So kita akan taburkan satu sudu je. Baja wangi. Selepas kita tanam pokok. Okey. So korang jangan risaulah. Walaupun baja ni wangi dia tak membahaya. Dia memang organik ya. So kita tabur satu sudu cukup dekat atas permukaan tanah. So kalau korang tengok, okey, kalau korang tengok pokok sikit yang monstera yang atas meja ni, tu penuh baju wangi serbuk dekat atas dia punya meja. Okey. Lepas tu yang ni korang boleh spray. Yang tabur ni korang tabur 2 minggu sekali. Maknanya hari ni korang dah tabur, nanti 2 minggu lagi tabur pula. Lepas tu yang spray ni korang spray lah. Kalau macam hari ni tak perlu spray sebab dia tak boleh makan apa-apa lagi, tapi sikit just tunjuk lah. So bau dia memang wangi lah. So ada yang dah repeat order dengan Siki 4 kali. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam live seterusnya. Siki akan buat nanti. Okay, bye.